dari Kulai Jaya ke Kampung Melayu, pergi mencari si anak dara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kata Himah sebagai pembuka kata. Yang saya hormati panel hakim yang bijaksana. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Ini hari saya ingat buat sedikit perkongsian mengenai tajuk yang agak menarik, iaitu tanda rezeki yang berkah. Sebelum saya pergi kepada tanda, ingin saya huraikan apa yang dimaksudkan dengan rezeki. Sekiranya tuan-tuan tanya diri sendiri, apa itu rezeki? Rasa saya mungkin ramai yang tidak ada jawapan, ataupun tercari-cari apa jawapan. Sebab definisi rezeki itu sendiri agak besar. Ada orang kata rezeki itu adalah wang ringgit, ada orang kata rezeki itu adalah kebahagiaan, ada orang kata rezeki itu apa yang kita dapat dan apa yang kita belanjakan. Tetapi menurut kata guru, rezeki adalah sesuatu yang kita dapat dan memberi manfaat pada diri kita. Itu yang dimaksudkan dengan tepat apa yang dimaksudkan dengan rezeki. Di sini ingin saya huraikan kenapa para guru berkata begitu. Kerana mungkin ini hari kita mendapat upah sebanyak RM100, tetapi belum tentu RM100 itu adalah rezeki kita. Mana tahu selepas kita keluar balik, tayar motor kita pancit dan kita perlu membaiki dengan nilai RM10. Sebenarnya rezeki kita mungkin RM90, sebab RM10 sudah menjadi rezeki kepada penampal tayar kita yang bocor. Sebab tu kenapa pesan guru, rezeki adalah sesuatu yang kita dapat dan memberi manfaat pada diri kita sendiri. Ingin saya jelaskan di sini. Rezeki terbahagi kepada dua. Secara yang kita senang melihat, ada orang kata rezeki yang dinamakan rezeki yang haram dan rezeki yang halal. Rezeki yang haram definisinya cukup mudah, iaitu sumber yang kita dapat daripada sumber yang tidak betul. Contohnya kita berjudi, kita menipu. Sumber yang kita dapat daripada cara yang tidak ada menghormati, ataupun cara yang kita dapat secara paksaan. Yang mana satu lagi rezeki yang halal, kebanyakan orang definisikan rezeki yang kita dapat dengan usaha kita sendiri. Rezeki yang kita dapat dengan meminta dengan cara yang ikhlas. Tetapi kita jangan lupa, rezeki yang halal itu juga kadang-kadang kita dapat melalui perlakuan yang haram. Dan akhirnya rezeki yang kita dapat adalah datang dari sumber yang tidak halal ataupun yang haram. Ingin saya kupas di sini kenapa saya berkata begitu. Contoh saya sebagai seorang penyelia, saya sign agreement, gaji saya sebanyak RM1,000 dan tanggungjawab saya adalah menjaga ataupun memantau pekerja. Tetapi apa yang saya buat, saya tidak pantau. Saya main game, saya gunakan internet kepada benda yang tidak melibatkan soal tanggungjawab. Untuk tuan-tuan, sebenarnya perlakuan saya tadi sebenarnya perlakuan saya tadi menyebabkan saya mendapat rezeki daripada cara yang tidak halal, sebab saya tidak amanah kepada tanggungjawab saya. Oleh sebab itu, untuk menjadi seorang Muslim atau seorang hamba kepada Tuhan yang memberi rezeki, kita seharusnya menilai bagaimana kita nak menilai rezeki yang kita dapat itu halal dan yang paling penting diberkati. Oleh itu ingin saya berkongsi dengan saudara-saudari sekalian, apa pula yang dimaksudkan dengan berkat. Begitu juga saya kupas kata seorang guru, rezeki yang berkat itu amat mudah. Walaupun sedikit tapi cukup, kalau banyak boleh dikongsi. Manakala rezeki yang tidak berkat, sedikit tidak cukup, banyak tidak puas. Boleh diumpamakan seperti kita yang kehausan meminum air lautan. Bagaimana kita minum, takkan air laut boleh menghilangkan rasa dahaga. Itulah kalau kita mendapat rezeki yang tidak berkat.
Oleh sebab itu malam ni ingin saya berkongsi, kita perlu muhasabah diri kita. Bagaimana kita perlu menilai rezeki yang kita dapat itu berkat ataupun tidak. Sama juga kalau kita lihat di mana-mana organisasi di dalam dunia ini, mereka akan gunakan, maaf bercakap, KPI ataupun Key Performance Indicator. Dia perlu ada satu tanda aras untuk menilai sesuatu perbuatan. Begitu juga dengan kita. Sekiranya kita ingin menjadi seorang mukmin ataupun hamba kepada Tuhan yang bersyukur atas nikmat yang dikasih, kita perlu ada satu tanda aras untuk menilainya. Di sini saya ingin berkongsi. Saya unsurkan pada 4 tanda nilai yang kita boleh jadikan sebagai penanda aras. Yang pertama, makin banyak rezeki yang kita dapat, makin dekat diri kita dengan Tuhan Pencipta. Maksudnya, kita akan sentiasa ingat akan dia. Yang kedua, kita mudah memberi. Dengan kata lain, kita mudah memberi rezeki, bersedekah dan juga memberi zakat. Kenapa kita perlu bersedekah? Sebab pesan guru, sedekahlah kamu, kerana dengan bersedekah itu dapat menyuci harta kamu. Sama juga dengan zakat. Kita perlu zakatkan 2.5% dari harta yang kita ada untuk kegunaan orang lain. Sebab rezeki orang lain mungkin datang melalui kita. Yang ketiga, saya sarankan kita perlu menilai dari segi penghormatan dan keharmonian. Maksudnya, kalau kita berkeluarga, keluarga kita aman, harmoni, kita ada anak-anak yang berjaya. Kalau kita bermasyarakat, kita dihormati. Masyarakat mudah untuk berinteraksi dengan kita. Yang keempat, kita sentiasa berasa syukur dan cukup. Maksudnya, apa yang kita ada, kita akan bersyukur dan kita akan rasa puas. Sebab definisi berkat itu tadi, sedikit cukup, lebih boleh berkongsi. Sekiranya kita faham akan maksud rezeki dan kita faham akan maksud berkat, kita akan menjadi seorang hamba yang cukup bersyukur atas nikmat yang Tuhan kasih. Okey. Oleh itu malam ni saya ingin membuat saranan. Setiap individu seharusnya mengukur tahap ketakwaan kita kepada Allah agar kita tidak tersesat di lembah hinaan. Untuk itu saya sudahi dengan Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih Cik